Sila tonton sehingga akhir. Jangan lupa untuk suka dan kongsi. Pada saat berikutnya, segalanya berubah. Saya sangka hanya saya yang terus menyukainya, tetapi jawaban yang tidak dijangka itu hampir membuatkan pikiran saya terhenti. Karena urusan kerja, saya telah tinggal bersendirian di Kuala Lumpur sejak 4 tahun yang lalu. Tahun ini, umur saya 27 tahun. Walaupun sudah terbiasa hidup sendiri, saya rasa saya masih belum dapat menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kesibukan kota ini. Setelah setahun menyertai syarikat sebagai pekerja baru, saya telah dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke ibu pejabat di KL. Sebagai salah seorang pekerja yang paling cekap, saya amat dipercayai oleh pihak atasan, dan pemindahan ini juga datang dengan harapan yang tinggi. Walaupun begitu, kerja saya sangat sibuk dan di sebalik semua itu, ada rasa sunyi yang sentiasa menyelubungi. Di tempat kerja baru, saya berjaya menyesuaikan diri, tetapi tiada sesiapa yang saya boleh luahkan perasaan. Ada kalanya, saya rasa ingin mengadu dan menunjukkan kelemahan diri. Hari ini juga saya berasa penat. Seperti biasa, saya berjalan pantas melalui jalan-jalan di sekitar KLCC yang dikelilingi oleh bangunan pencakar langit. Saya membeli lauk pauk yang dijual dengan harga diskaun di pasar malam berdekatan, pulang ke kondominium, dan makan malam sendirian sambil minum sedikit. Ini adalah rutin harian saya yang tidak pernah berubah. Pada malam sebelum cuti, saya akan terus tertidur karena terlalu letih. Kehidupan seperti ini telah berterusan selama 4 tahun. Pada suatu hari cuti, ketika saya sedang bersantai di atas sofa, saya terkejut dengan bunyi telepon yang tiba-tiba berdering. Jarang sekali ada panggilan pada hari cuti, siapakah agaknya? Sambil berpikir begitu, saya melihat skrin telepon dan tertera nama Aina. Aina ialah adik perempuan saya yang 5 tahun lebih muda. Jantung saya berdegup kencang apabila menerima panggilan daripadanya. Saya coba menahan rasa teruja dan menjawab panggilan dengan tenang. "Halo, Abang, lama tak jumpa." Suaranya yang ceria dan bersemangat membuatkan saya gembira. "Minggu depan Aina nak datang KL, boleh tak?" Aina, yang kini merupakan pelajar tahun akhir universiti, merancang untuk melancong ke KL seorang diri semasa cuti semester terakhirnya. Tentu sekali tiada alasan untuk saya menolak permintaannya untuk tinggal di rumah saya. Mestilah boleh." Mendengar jawaban saya, Aina mengucapkan terima kasih dengan gembira sebelum menamatkan panggilan. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Aina. Saya biasanya akan pulang ke kampung pada setiap hari raya, tetapi tahun lepas saya tidak dapat pulang karena kerja. Apabila bertemu dengannya nanti, pasti dia sudah menjadi seorang wanita yang lebih matang. Sudah hampir 20 tahun kami menjadi adik-beradik. Saya pertama kali bertemu Aina ketika dia berumur 5 tahun. Saya adalah anak ibu, manakala Aina adalah anak ayah dalam perkawinan kedua mereka. Walaupun kami tiada pertalian darah, kami terkenal sebagai pasangan adik-beradik yang sangat rapat di kampung. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Namun, di sebalik perasaan teruja itu, saya sering bertanya pada diri sendiri. Adakah perasaan saya terhadap Aina benar-benar hanya sebagai seorang abang kepada adiknya? Saya mungkin coba meyakinkan diri saya bahwa tiada perasaan istimewa terhadap Aina, dan saya juga sengaja tidak mengendahkan perasaan yang mula berputik itu. Pada hari ketibaan Aina, saya bertolak dari kondominium ke KL Sentral. Sudah tentu saya berasa sedikit gemetar untuk bertemu semula dengan adik saya selepas sekian lama. Apabila kereta api ETS tiba dan penumpang mula turun, saya mula mencari Aina. "Abang, sini." Apabila saya menoleh ke arah suara itu, saya melihat Aina sedang berjalan ke arah saya dengan senyuman gembira. Aina menarik bagasi kecilnya sambil berjalan dengan langkah yang pantas. Sikapnya yang comel itu tidak pernah berubah sejak kecil. "Memang lain betul KL nih, ramai sangat orang. Lepas tuh, nak tukar tren LRT pun susah." Aina sesat tadi, katanya dengan polos. Bau minyak wangi wanita yang matang daripadanya menusuk hidung saya. Perbezaan itu membuatkan jantung saya berdegup lebih kencang. "Terima kasih, sebab datang jemput." Saya menjawab acuh tak acuh untuk menyembunyikan rasa malu. Aina langsung tidak peduli dengan sikap saya dan terus berjalan di hadapan sambil bercakap dengan riang. "Lepas nih kita nak pergi mana?" Tanpa mengetahui perasaan saya. Apabila pikiran itu terlintas, saya menggelengkan kepala seolah-olah menafikannya. Masa yang diluangkan bersama Aina sentiasa istimewa. Senyumannya dan personalitinya yang ceria sentiasa memberikan saya kekuatan. Pada mulanya, saya benar-benar menyayanginya sebagai seorang adik perempuan. Saya tidak sepatutnya berpikir begini.
Bukanlah satu kesalahan untuk mempunyai perasaan cinta terhadap adik tiri. Namun, saya pikir menyembunyikan konflik ini adalah satu-satunya cara untuk tidak merosakkan hubungan kami. Jika saya meluahkan perasaan saya kepada Aina, tiada siapa yang akan gembira. Saya juga berasa bersalah terhadap ibu bapa yang telah membesarkan kami. Tiba-tiba, kenangan zaman kanak-kanak muncul di pikiran saya. Aina mungkin sentiasa menjadi seseorang yang istimewa bagi saya. Aina yang selalu bergantung pada saya dan mengekori saya kemana sahaja. Dia yang sangat ingin tahu seringkali terluka karena berlari-lari. Adakah dia masih ingat? Saya yang panik coba menenangkan Aina yang menangis karena terjatuh. Kalau difikirkan semula, mungkin sejak itulah perasaan saya terhadapnya mula berubah. Namun, hanya saya seorang yang mempunyai perasaan istimewa ini. Baginya, saya hanyalah seorang abang, tidak lebih dan tidak kurang. Abang, malam ni kita nak makan apa? Alang-alang dah sampai KL ni. Aina kelihatan teruja sambil mencari-cari maklumat di telepon pintarnya. Melihatnya begitu, saya semakin yakin bahwa saya tidak sepatutnya mengharapkan kebahagiaan yang lebih daripada ini. Tetapi jika ada kebahagiaan yang lebih dari ini, alangkah bahagianya jika saya dapat memiliki Aina. Perasaan itu tidak pernah hilang. Selepas itu, selama 3 hari Aina berada di KL, perasaan saya semakin mendalam. Akhirnya, pada malam terakhir sebelum percutiannya berakhir, saya mengambil keputusan nekat untuk meluahkan perasaan saya kepada Aina. Saya pikir jika saya melepaskan peluang ini, saya tidak akan dapat meluahkan perasaan saya kepadanya lagi. Saya dengan jujur memberitahunya tentang perasaan yang telah saya simpan selama ini. Terima kasih, bisik Aina selepas mendengar luahan hati saya. Nampaknya dia tidak mempunyai perasaan terhadapku. Jawaban ringkas Aina membuatkan saya mengeluh dalam hati. Namun, ketika saya mula menyesal karena telah meluahkannya, Aina menarik nafas dalam-dalam dan menyambung, Aina ingat. Aina seorang J yang suka kat abang selama ni? Jawaban yang tidak dijangka itu hampir membuatkan pikiran saya terhenti. Abang tak perasan ke Aina suka kat abang? Saya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya, dan Aina ketawa kecil. Kemudian, dia memegang tangan saya, memandang mata saya, dan menunjukkan riak wajah sedikit cemas. Tapi, bolehkah kita jadi pasangan kekasih? Itu adalah sesuatu yang saya pikirkan juga. Saya tahu dia sangat menyayangi keluarganya dan takut hubungan kami akan rusak. Namun, setelah mengetahui perasaan kami saling berbalas, keinginan untuk berjalan bersama Aina ke masa depan tidak dapat dihentikan lagi. Abang nak sentiasa bersama dengan Aina. Bukan sebagai abang dan adik macam sekarang, tapi sebagai kekasih yang abang sayang untuk masa depan. Saya memandang tepat ke matanya dan menyampaikan hasrat saya yang kuat. Adakah keazaman saya itu sampai kepadanya? Dia mengeratkan lagi genggaman tangannya. Walaupun Aina masih kelihatan cemas, inilah masanya untuk saya menunjukkan sisi matang sebagai seorang abang. Tak apa. Jangan risau. Abang selalu cakap macam tu untuk tenangkan Aina, kan? Aina memandang saya dengan pandangan yang penuh nostalgia. Wajahnya yang begitu menawan membuatkan saya tanpa sedar memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, saya mengambil cuti dan pulang ke kampung di Ipoh bersama Aina. Pada mulanya, ibu bapak saya mungkin menyangka saya hanya menghantar Aina pulang. Tetapi, mereka mungkin perasan sesuatu yang berbeza pada diri saya, lalu mereka menyediakan teh di ruang tamu dan duduk bersama kami untuk berbual. Ada apa-apa nak cakap ke? Apabila tiba masanya untuk bercakap, saya menjadi gemetar dan tidak tahu bagaimana untuk menyusun kata-kata. Walaupun saya ingin menunjukkan sisi yang hebat, saya tidak boleh berundur setelah memutuskan untuk memberitahu keluarga tentang hubungan kami. Saya menarik nafas dalam-dalam, dan dengan mulut saya sendiri, saya memberitahu mereka bahwa saya ingin menjalinkan hubungan dengan Aina. Ibu bapak saya mendengar kata-kata saya dengan lebih tenang daripada yang saya jangkakan. Mungkin mereka sudah dapat mengagaknya sedikit. Namun, jelas sekali mereka juga terkejut. Ayah terdiam seketika sebelum membuka mulut seolah-olah telah membuat keputusan. Yang paling penting, kebahagiaan kamu berdua. Jaga Aina baik-baik. Walaupun ayah adalah bapak tiri yang membesarkan saya seperti anak kandungnya sendiri, pasti sukar baginya untuk menyerahkan anak perempuannya kepada saya yang tiada pertalian darah. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Ibu memeluk bahu Aina yang matanya mula berair. Kemudian, dengan nada yang tegas, ibu berkata kepada saya, kalau kamu buat Aina sedih, siap kamu mak kerjakan. Mestilah.
Saya tahu. Kami amat berterima kasih kepada ibu bapak kami yang sentiasa mendoakan kebahagiaan kami lebih daripada sesiapapun. Kami akan sokong kebahagiaan kamu berdua sepenuhnya. Kalau ada apa-apa masalah, datanglah berbincang dengan kami bila-bila masa. Baik. Terima kasih, Ayah, Mak. Kami sekali lagi merasai kasih sayang ibu bapak kami yang mendalam. Kata-kata semangat mereka akan terus menjadi sokongan kuat bagi saya dan Aina di masa hadapan. 6 bulan kemudian, kehidupan bersama saya dan Aina bermula setelah dia mendapat pekerjaan di KL. Walaupun kami sudah lama tinggal bersama, ia terasa segar dan sedikit janggal. Rasa pelik, kan? Padahal dah biasa duduk berdua dengan abang. Aina yang memandang saya dari bawah kelihatan sangat comel sehingga saya tidak dapat menahannya. Abang pun rasa macam tuh. Pelik, kan? Sambil berkata begitu, saya memeluk Aina dan memberikan ciuman ringan di dahinya. Telinganya yang memerah kelihatan jelas ketika dia menundukkan kepala. Rasa macam awal lagi, untuk semua nih. Maaf. Apabila memulakan kehidupan baru, pasti akan ada cabaran. Apabila itu berlaku, kami berjanji untuk tidak memaksa diri dan saling berterus terang. Itu adalah janji antara kami. Pada hujung tahun selepas kami mula tinggal bersama, kami pulang ke kampung dan ibu telah menyediakan pelbagai hidangan lazat. Ayah juga menyambut kami dengan senyuman mesra. Anak darah ayah nih nampaknya makin berseri-seri, kan? Yeke? Ayah ketawa melihat Aina yang malu-malu, kemudian memandang ke arah saya. Kenapa? Cinta nih memang hebat, kan? Hahaha. Ayah memang seorang yang suka mengambil tahu tentang hubungan cinta saya sejak dulu lagi, seperti seorang kawan. Saya bersyukur dia menjalinkan hubungan seperti itu dengan saya yang bukan anak kandungnya, tetapi sekarang ia terasa sedikit menyusahkan. Bisinglah ayah nih. Iyalah. Dah, kamu berdua tolong susun pinggan mangkuk, kita nak makan. Suara ibu menyedarkan kami, dan saya serta ayah berlumba-lumba ke dapur. Dua-dua tak boleh lawan Mak, kan? Mestilah. Lelaki kena dengar cakap isteri, kamu pun kena jadi isteri yang macam tu nanti. Istri? Makam apa lagi ye, Mak? Ke? Mendengar perbualan ibu dan anak itu, jantung saya berdegup kencang. Aina menjadi istri saya, tentu sahaja saya sudah bersedia sejak saya mula menjalinkan hubungan serius dengannya. Namun, saya tidak pasti sama ada Aina akan menerima saya. Malam itu, saya memanggil Aina untuk berbual. Pasal apa yang Mak cakap tadi? Setelah memanggilnya, saya terus memulakan perbualan tanpa tahu cara yang betul untuk menyampaikannya. Abang nak hidup dengan Aina selamanya. Dan abang janji akan bahagiakan Aina, abang dah bersedia. Kerana gementar, kata-kata saya menjadi tidak tersusun, tetapi nampaknya Aina faham maksud hati saya. Aina percaya abang mesti dah fikirkan tentang masa depan kita. Tapi Aina tak yakin. Suaranya kedengaran sedikit bergetar, jadi saya meletakkan tangan saya di belakangnya dengan lembut. Maaf sebab buat Aina risau. Tak, Aina menggelengkan kepala dan menyandarkan kepalanya di bahu saya. Tapi hari ini Aina gembira sebab dapat dengar isi hati abang yang sebenar. Tolong jaga Aina baik-baik lepas nih, ya? Abang akan bahagiakan Aina. Macam lamaran pula, kan? Dia ketawa sambil menyandarkan badannya di bahu saya. Tapi yang betul-betul punya, abang nak bagi cincin di tempat yang istimewa. Melihat saya yang panik, Aina ketawa lagi. Gagallah nampaknya. Tetapi saya rasa ini pun tidak teruk juga. Dan yang paling penting, kewujudan Aina yang sentiasa tersenyum di sisi saya walaupun dengan kesilapan saya, sudah cukup membuatkan saya bahagia. Saya memeluk Aina sekali lagi. Aina yang menyandarkan badannya di dada saya kelihatan lebih muda daripada biasa, seolah-olah dia benar-benar berasa lega.